Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dusta dan memaki dan melaknat dan memandang kepada perempuan ajnabiyah qala muallifu rahimahullah ada jadi seterusnya setengah daripada dosa-dosa zahir, ma'asi zahirah. Makna dosa-dosa zahir ialah dusta dan dusta. Itulah dosa lidah atau dosa mulut. Kerana dosa itu dia dosa lidah ini dia agak unik berbanding dengan dosa-dosa anggota-anggota yang lain. Kerana dosa anggota-anggota yang lain itu dijenamakan dia dengan menisbahkan kepada dosa anggota itu. Seperti kita katakan bahasanya dosa mata. Dosa mata itu makna melihat apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melihat akan dia. Maka itu umum lah. Begitu. Maknanya sebutannya istilahnya begitu. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Kalau dosa tangan itu pun juga dia ada pelbagai juga. Ada jenama-jenama dia juga. Mencuri, merompok, memukul. Jadi dosa lidah ni dia ada. Ini mana dusta, mengumpat, namimah, mengadu domba. Yang kelmari, mengadu domba. Membuat fitnah. Itu dosa lidah yang sekarang ini diambil alih oleh tangan kita, jari jemari kita. Mengumpat pun dah tak perlu kita menggunakan lidah. Begitu juga berdusta. Cakap bohong, kecek belawak. Bercakap bohong, itu dah boleh dah dengan jari jemari kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qutilal kharrasun. Qutila sama makna dia dibunuh. Di sini dengan makna lu'ina, dengan makna dilaknat akan al-kharrasun. Kharrasun ni makna tukang gamuk. Tukang gamuk ni juru nilai. Mana suatu itu makna yang maknanya bergamuk-gamuk, yang menandaikan itu kharras. Kharras ni ada yang dalam syariat kita dalam bab bai'ul araya, dalam bab jual araya dia kena ada tukang gamuk, tukang juru nilai kepada buah tamar yang di atas pokok itu banyak mana kadarnya, berapa gantan. Itu dia panggil kharras. Tetapi di sini maksudnya kharras ni makna juru gamuk. Gamuk ni orang yang suka menandai-andaikan suatu perkara. Allah Ta'ala guna perkataan kharras itu merujuk kepada pembohong, pendusta. Kerana ghalib-ghalibnya kebiasaannya orang-orang yang bergamuk. Tu dalam bahasa Kelantannya panggil gamuk. Gamuk-gamuk. Tu. Agak-agak. Begitu. Orang panggil juru agak-agak. Agak-agak. Orang yang bercakap dengan secara agak-agak ini biasanya jatuh di dalam dusta. Jadi sabit di dalam ayat ini Allah Ta'ala melaknat. Tapi guna perkataan Qutila kharrasun
Dibunuh maksudnya ialah dilaknat. Allah Ta'ala tashbihkan orang yang kena laknat itu seperti orang yang kena bunuh. Dari sudut tak terpakai agawa, maksudnya tidak ada manfaat, tidak ada faedah daripada diri dia. Orang mati, orang yang kena bunuh. Maka orang yang kena bunuh orang mati. Orang mati ini tidak ada apa-apa kualiti. Maka orang yang berbohong, begitulah Allah Ta'ala nak gambarkan. Orang yang berbohong ini ya orang yang tak berguna. Kalau bahasa Kelantannya panggil tak terpakai agawa, dia panggil. Sebagaimana orang mati. Ini maksudnya Allah Ta'ala laknat bermakna berbohong ini adalah dosa besar. Cuma di sana ulama telah mentafsirkan mana dosa berbohong itu ialah yang satunya ada dosa besar, satu lagi dosa kecil. Mana yang besar itu ialah apabila melibatkan memudaratkan orang lain. Dia ada berbohong yang menyebabkan jadi mudarat orang. Memudaratkan orang lain, maka itu adalah dosa besar. Jadi dosa ini begitu juga dalam hadis menyebut bahawasanya innal kadhib maknanya yahdi ilal fujur, maknanya berdosa itu membawa kepada fujur, wal fujur yahdi ilal nar, dan kejahatan al fujur makna kejahatan, kejahatannya pula membawa kepada neraka. Dan sentiasalah seorang itu berbohong sehingga Allah Ta'ala menulis, Allah Ta'ala tulis makna cop label dia sebagai kadzab. Kalau Allah Ta'ala dah cop seorang itu sebagai kadzab, kalau manusia kalau telah dilabelkan dengan sesuatu, orang panggil jenama, maksudnya kedekut misalnya, itu pun dah mana ni bila orang sebut dia tangkai jering, itu bermakna kedekut dia tu melampau-lampau. Jadi kalau bila kita ni maknanya orang yang kedekut, tetapi maksudnya tidak begitu sangat menonjol, orang tak gelarkan dia sebagai kedekut. Orang yang berbohong, tapi tidaklah sering kali berbohong, tidaklah begitu sangat melampau-lampau dan menonjol-nonjol sehingga semua orang perasan kata dia ni seorang pembohong. Dalam hadis ini maksudnya sehingga Allah Ta'ala cop pembohong. Maka orang akan mengenali dia dengan jenama itu. Dan orang akan menyebut dia dengan nama pembohong. Yang cakap bohong ke tu? Yang tu, si anu yang cakap bohong. Yang tu. Jadi begitu juga mana bercakap benar, as-sidqu yahdi ilal bir, maknanya bercakap benar itu membawa kepada kebaikan, dan al-bir itu wal bir yahdi ilal jannah, kepada syurga. Dan sentiasalah seorang hamba itu bercakap benar sehingga ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai yang sangat benar. Jadi kalau Allah Ta'ala yang telah labelkan kita, jenamakan kita sebagai yang sangat benar, maka itu adalah sifat diri kita. Dia bukan dah macam orang panggil dah dia jadi macam sebati dah. Dia dah jadi macam diri kita, bukan macam pakaian dah. Asal dia sifat itu macam pakaian. Sebab itulah digunakan maknanya pasangan kepada sifat itu ialah memakai. Sebab itulah kita jauhi makna bersepakai dengan sifat. Sifat itu makna benda yang lain daripada diri kita. Jadi kita bersifat dengan suatu sifat yang baik ataupun yang jahat, seolah kita pakai pakaian. Jadi pakaian itu adalah asin daripada tubuh kita, Tetapi apabila sifat itu dah begitu sangat rasikhah makna teguh, maka seolah-olahnya sifat itu dah melekat dan tidak boleh nak dipecat lagi. Dia akan jadi perangai, dia panggil perangai ataupun tabiat. Asalnya bukan perangai kita, asalnya bukan tabiat kita. Itu yang dikatakan sebagai maqam istiqamah. Maqam istiqamah maknanya lidah nak jadi mustaqim betul. Perangai lidah tu zikrullah, itu dah jadi perangai. Jadi mujahadat itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena seorang yang sampai kepada maqam istiqamah ini maknanya perangai dia tu ialah ibadah. Maksudnya perangai matanya untuk melihat apa yang Allah Ta'ala redha, yang itu membawa kepada ingat dia kepada Allah. Dia akan melihat, dia akan cari, orang panggil cari perkara-perkara yang boleh menjadikan dia tu orang panggil ingat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengarnya, pendengarannya. Dia dah jadi mustaqim. Diri dia tu dia jadi mustaqim. Mustaqim tu betul lah. Betul, tak ada belok-belok. Macam kita ni walaupun kita kata betul, masih ada lagi belok. Betul dah. Tapi kalau orang yang ahli tu dia syuting tengok, belok lagi. Seorangnya dah jadi betul perangai insaniahnya. Jadi sebenarnya kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia dengan maksud yang khusus. Sebab itulah Nabi datang kepada kita. Nabi datang kepada kita ialah untuk mengajar kita menjadi manusia dan demo, mana tunjuk contoh kepada kita macam mana nak jadi manusia.
Kerana manusia ni ialah satu makhluk untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Untuk mengenali Allah Ta'ala dan untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi, orang yang tidak mengenali Allah Ta'ala, dia hakikatnya bukan manusia lah. Sebab dia lari daripada kejadian dia yang asal. Dijadikan dia tu untuk apa? Li ajli aisyai. Dijadikan dia untuk apa dia? Tukul dijadikan untuk mengetuk paku. Jadi disalahgunakan dia untuk perkara yang lain. Apa-apa saja. Kita manusia untuk apa dia? Apa peranan kita? Kita benar-benar menjadi manusia bila kita berperanan sebagai manusia. Apa dia manusia? Kita awal-awal lagi. Bahasanya Allah Ta'ala pilih kita untuk imarahkan dan menjadi khalifah muka bumi. Itulah kerja kita. Jadi bila kita lari daripada ini, dipanggil lari channel. Lari daripada real dia. Maka kita bukanlah hakikat manusia yang sebenar. Manusia ialah untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi datang kepada kita nak mengajar kita macam mana nak jadi manusia. Ajar saja tidak cukup, perlu ada demo. Yakni demo ni makna tunjuk contoh. Tak cukup lagi dengan demo, yakni dengan tunjuk contoh. Kena ada irsyad. Irsyad ni pimpin, bimbing. Itu dia panggil sebagai guru mursyid. Guru mursyid itu guru yang mengenali muridnya dan tahu apa yang sepatut dengan muridnya. Jadi maksudnya murid-murid dia ni misalnya peringkat awalnya dia tidak mengenali lagi kemudian dia mengalami proses akhirnya dia dapat membuat saringan dan dia tahu murid ini sesuai apa untuk dia. Maka dia yang tunjukkan. Mana bimbing orang panggil pelajar itu dengan perkara yang paling manfaat. Maknanya orang panggil menggunakan murid untuk perkara yang paling manfaat kepada dirinya juga kepada umat Islam. Jadi makna Nabi mari tunjuk contoh kepada kita. Jadi dengan orang panggil menjadi manusia yang macam mana yang Allah Ta'ala nak. Baiklah, ini perkara-perkara maksiat ini adalah perkara-perkara yang mencederakan, mencalarkan kejadian kita sebagai manusia. Karena kita tidak dituntut untuk melakukan perkara-perkara begini. Jadi dusta membawa kepada orang panggil kerosakan yang sangat banyak. Dan dusta itu makna berbohong itu dia umum. Makna namimah juga termasuk namimah dia panggil lebih khusus. Namimah khusus. Namimah mengadu domba, batu api, berbohong kepada A, mengatakan B ini maknanya mengata macam-macam dan buat macam-macam yang memudaratkan ni. Pergi kepada B. Itu berbohong. Berbohong itu ialah dengan tujuan untuk mereka itu jadi berbalah kerana ada setengah daripada manusia dia tidak suka melihat orang berbaik-baik, suami isteri berbaik-baik, kawan berbaik-baik. Jadi dusta ini maknanya satu orang panggil benda yang boleh memudaratkan dan boleh jadi tidak mudarat. Bohong-bohong biasa dia tidak memudaratkan, yalah tentu mudarat kepada orang yang berbohong. Maksudnya memudaratkan kepada orang lain. Walau macam mana pun di sana ada istisna. Ada istisna supaya macam juga mengumpat. Dulu kita tak sebut istisna dia. Mustasnayat dia. Berbohong ini ada mustasna. Mustasnayat mana perkara-perkara yang dikecualikan. Maksudnya boleh kita berbohong. Tapi istilah orang kampung bila dia berbohong dia kata bohong sunat. Itu maknanya kita melakukan sesuatu dosa, melakukan maksiat. Mana kita menafikan kita melakukan maksiat. Itu dia panggil dosa tambahan pula. Ini maksudnya ialah kita melakukan maksiat, kita mengaku sajalah kita melakukan maksiat. Itu dia panggil i'tiraf. Dan dalam siri-siri munajat itu biasanya munajat itu kita mengaku, kita tu makna kita mengaku kebenaran kita tu maknanya taksir di dalam melakukan amal. Orang yang bersalah kalau dia mengaku dia salah, jadi gulawan itu akan maknanya kuranglah nak marahnya. Tapi kalau orang yang bersalah itu tidak mengaku dia itu bersalah. Begitu juga Allah Ta'ala. Kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita tak mengaku pula kita melakukan maksiat itu. Jadi maksudnya kita tu jangan terikut-ikutlah. Kebiasaan itu kadang-kadang dia sangat-sangat bahaya. Ya, kebiasaan itu kita tengok. Kebiasaan orang anggap itu sebagai suatu benda yang biasa. Jadi di antara perkara yang diistisnakan. Mana boleh kita berbohong ialah untuk mendamaikan dua orang yang berkelahi. Itu keterbalikan daripada namimah. Namimah ni makna dia nak suruh orang mana dua orang yang berbaik-baik itu jadi berbalah-balah, bertelingkah dengan cara berbohong. Bila tidak ada dah cara yang lain maka mereka sanggup berbohong untuk mendamaikan dua orang Islam yang berbalah-balah, suami isteri ataupun lain-lain. Maka dibolehkan kita berbohong. Berbohong dalam arti kata nak mendamaikan itu ada dalam kitab-kitab mawa'iz. Maknanya
berbohong, misalnya dikatakan kepada A, bahasanya B itu mau berbaik-baik dengannya, walaupun B tidak pernah menyatakan hasratnya begitu, dan B ini mengatakan benda-benda yang baik-baik saja terhadap A, memuji-muji A, begitu kita tu mengada-ngadakan perkara yang tidak ada pun. Berjumpa dengan B, kita mengatakan A itu menyanjungi B, cuma nak buat macam mana, berlaku clash, berlaku gitu itu ada silap dia mau berbaik-baik, mau berdamai, tapi dia malu. Begitu dikatakan kepada B, sedangkan A dengan B tidak pernah pun mengatakan perkara yang baik-baik kepada lawan mereka itu. Tapi akhirnya mereka jadi berdamai. Jadi kalau berbohong untuk itu, maka itu diistisnakan. Berbohong untuk menyelamatkan maksum. Berbohong untuk menyelamatkan maksum. Maksum ini orang yang terpelihara darah dia. Maknanya yang haram darah dia. Ketika beliau akan dibunuh oleh seseorang atau satu kumpulan, kita berbohong menafikan, makna kita melihat dia, makna menafikan, sedangkan dia berada. Kalau orang zaman dulu naik atas rumah, masuk kita kata itu tak nampak, kita berbohong. Jadi walau macam mana pun di sana dia ada cara orang yang terbaik, mereka menggunakan taqiyah. Sebagaimana orang panggil, dia menggunakan, dia panggil apa? Tauriyah. Dia ada istilah-istilah. Helah tu makna tauriyah. Tauriyah ni maknanya satu perkataan yang ada beberapa makna. Makna dia ambil, orang panggil makna yang jauh. Dia tinggalkan makna yang dekat, sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Apabila ditanya kalau Namrud ni khianat jahat dia, kalau bini orang, lagi-lagi lah dia tu nak khianat. Sepatutnya kalau kita kira yang bukan isteri orang itulah maknanya. Ni tidak. Sebab itu Nabi Ibrahim yang mengetahui hal ini, Nabi Ibrahim mengatakan bila ditanya siapa dia, Siti Sarah, dia kata ukhti. Ukhti ni makna saudara perempuanku. Jadi al-ikhwah di dalam agama kita pun dia ada finasabi, ada daging darah, dan fiddin fil Islam. Fiddin pada agama, adik-beradik pada agama, adik-beradik pada Islam. Adik fillah, adik-beradik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya itu semua orang Islam itu ialah adik-beradik kita. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim ialah adik-beradiknya di dalam agama, maka dia tak jadi berbohong. Maka ini tidak masuk dalam orang panggil istisna ini. Jadi itu bezanya orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tentu tak sama. Walaupun pada zahirnya nampak perbuatan sama, tapi tak sama. Orang-orang yang orang panggil orang-orang yang soleh, yang alim, apabila mereka menyebutkan kelebihan diri mereka itu, maka itu masuk dalam bab at-tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Seperti itu yang kita ni. Dalam muqaddimah dulu dia akadlah, dia panggil, dia angkat sendiri kitab dia ni. Maksud dia puji supaya orang panggil, maknanya orang pakat beli dan disebut bahasanya kitab dia ni layaklah bahawa dia letakkan di atas pemajangan. Pemanjangan orang kahwin itu arsh. Jadi dikatakan dia ni seperti mata hitam di tengah-tengah mata, maknanya masuk kitab yang kecil tapi syamil, melengkapi. Itu dia panggil puji-puji terhadap kitab dia. Itu kita ihtimal, kita tanggungkan di atas bab at-tahaddus bin ni'mah. Maksudnya bercakap-cakap dengan nikmat Allah Taala, kan Allah Taala sendiri pun suruh wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, fahadis, cakap, beritahu. Tahu itu ialah untuk menyatakan rasa syukur dan juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila orang ini tidak ada pengetahuannya benar tentang ini, dia akan jadi masuk dalam bab iftikhar dan juga jah, bermegah-megah, menyohu, dia nak pelekeh orang lain. Dan itu sangat nyatalah zaman kita sekarang dalam YouTube, dalam TikTok. TikTok lah paling banyaknya kita tengok saling mengejeh antara satu sama lain, memperlekehkan orang lain. Itu dah jadi macam satu trend, satu budaya dan orang lain tu jadi terikut-ikut. Tidak ada kehormatan. Kita ni tak ada cakap itu, tidak ada dah kita menghormati orang lain. Bahkan setiap orang itu bercakap itu memperlekehkan orang lain. Itu maknanya kalau ini jadi budaya ni suatu perkara yang tidak baik dah. Jadi maknanya kita bercakap, kita cakap anak kita berjaya begitu, itu dia jadi dalam bab iftikhar. Tapi kalau seorang itu benar dengan Allah Taala, dia jadi mimbabi tahaddusi bin ni'mati. Dia tak sama. Itu perlu kepada ilmu. Jadi tauriyah ini, mana ini dia adalah makna dalam ilmu balaghah. Maksudnya
kita menghendaki makna yang jauh. Satu perkataan itu lafaz yang mustarak, dia ada makna dekat, makna jauh, ada makna asal, makna faraq, dia ada makna pertama, ada makna kedua. Nah, kalau kita kata tangan, makna yang pertama ialah nama bagi anggota. Tangan itu ada makna-makna yang lain. Sebab dalam penggunaan bahasa Melayu kita pun buah tangan, kaki tangan. Nah, mana campur tangan. Nah, jadi apa dia bergabung? Dia ada makna-makna yang lain. Jadi mana kita pergi kepada makna yang jauh itu, itu dikatakan sebagai makna tawriyah. Jadi, begitulah berdusta. Berdusta ni, pembohongan ini dia boleh membawa kepada orang panggil, dia akan berterusan. Pembohongan demi pembohongan untuk menutupi kebohongan dia yang pertama, dia terpaksa berbohong lagi. Dan apabila dah Allah Ta'ala labelkan dia sebagai kadzab, pembohong, maka dia berbohong itu sudah menjadi nasi makan air minumnya. Dah jadi trademark dia, dah jadi perangai dia dah. Tidak sah untuk dia tidak berbohong. Tengok orang yang menjual ni, dia kata, oh saya ni tak ambil untung ni. Harga kencing lah makna kita dah kencing tu. Jadi untuk melariskan orang panggil barangan, tak perlu kita berbohong. Tidak perlu kita berbohong. Tidak ada masalah. Kalau tadi ada masalah untuk mendamaikan, itu ada masalah. Untuk menyelamatkan nyawa, itu ada masalah. Ini untuk melariskan orang panggil jualan, banyak lagi cara lain yang boleh kita gunakan tanpa berbohong. Tapi begitulah dia dah jadi orang panggil pilihan manusia. Dan itu disebut dalam kitab Minhajul Abidin, disebut bahasanya nak orang masuk neraka dengan 6 sebab. Ya, kalau pemimpin bijurihi, dengan sebab jur, mana zalim. Kalau orang panggil mana ulama pun terkena. Ini dibahaskan dari sifat dengki. Ada kita sebut dah dulu. Maknanya dengan sebab berdengki. Ulama orang yang paling kebal daripada maksiat, tetapi tak mampu nak tangkis, nak tepih. Maknanya penyakit hasad dengki. Kalau penyakit tubuh badan, maksudnya kecil manis lah. Kecil manis. Doktor pun kena kecil manis. Doktor tak sepatutlah kena kecil manis. Tapi itulah kecuaian, kelalaian manusia. Begitu juga ulama. Ulama pun walaupun dia tahu, tapi dia maksudnya ulama tidak, mana ulama-ulama yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada maksiat, jalan maksiat itu mereka selamat. Tapi maknanya ayat sebahagian ulama mereka ini terkena penyakit dengki, mana hasad sesama mereka. Jadi mana bohong itu membawa kepada perkara-perkara yang sangat dahsyat, sangat teruk. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, seterusnya dosa zahir, memaki dan juga melaknat. Ini sama-sama dalam satu kategori dosa lidah dia panggil. Atau dosa-dosa lidah, lisan, atau kita panggil mana mulut lah. Memaki ni makna mencerca. Ni yang banyak sebagaimana saya sebut dah tadi. Mencerca orang lain, menghina, memaki dan melaknat. Melaknat ni makna menjauhkan orang, mana orang Islam daripada rahmat Allah Ta'ala dengan menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya kepada manusia. Seperti kalau orang Kelantan, kalau orang luar Kelantan kita tidak begitu mengetahui. Orang Kelantan dia kata bahasa menata, dia sebutlah nata babi beruk, tu. Dipanggil bahasa Kelantan dipanggil menyumpah, dia bersumpah, mana bukan bersumpah wallahi, Allah bukan, Jadi orang Kelantan ni maksudnya kalau tu dia panggil bersumpah tu dia top, orang Kelantan ni dia pelik tak tahulah. Dia panggil tabak tak sih dah. Tabak tak sih buat dah. Maksud dia bertabak, tapi maksudnya kadang-kadang mana sumpah tu maknanya perkata tabak lillah. Jadi maknanya melaknat ini kita guna perkataan yang menghina, orang panggil makna kita manusia ni asas dia walaqad karramna bani adama. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Maka anak Adam itu semata-mata manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipersiapkan untuk menjadi mulia. Seandainya kita menuruti tata cara yang Allah Ta'ala sediakan, iaitu Islam, kita akan jadi mulia. Jadi, manusia lebih tinggi martabatnya daripada hayawan, daripada binatang, daripada jamadat. Jamadat, benda-benda yang kaku, kayu, toko batu, toko besi, itu dipanggil jamadat. Jadi maknanya, manusia lebih tinggi. Secara dasarnya, pada dasarnya, manusia itu berada pada kedudukan lebih tinggi daripada hayawan dan juga jamadat. Jadi kalau kita ini dinisbahkan, dibangsakan kepada hayawan, mana disebutkan menatan, binatan,
Mana menate, nah. Tu makna kita menyumpah ke panggil, menyumpah. Bukan bersumpah, menyumpah. Tu dengan bahasa. Mana menyumpah ni makna kita memaki, mencerca. Maksudnya kita sebut perkara-perkara yang buruk kepada manusia. Nah. Maknanya menyandarkan, menisnadkan, menyandarkan sesuatu yang tak patut dengan kita ni manusia. Nah. Itu dia adalah perkataan-perkataan itu mengikut orang panggil tempat masing-masing. Jadi kalau orang Kelantan itu yang mana-mana sebut ni budak-budak remaja-remaja ni biasa ni. Dia panggil kawannya ni. Hei menate, mari sini. Jadi kawannya tidak marah ni. Walaupun tidak marah, maka itu kebiasaan ni dia dah jadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kebiasaan yang fasidun, yang fasid, yang rosak. Tidak boleh kita membiasakan dengan suatu perkara yang fasid. Sehingga dipanggilkan dia tu menatan itu, dia lebih selesa, dia lebih suka. Nah. Bermakna mereka sangat akrab, konun-konunnya. Nah. Kenapa dipanggilkan sebagai binatang, sedangkan kita ni manusia? Nah. Ini memaki, makna mencerca, melaknat. Nah. Laknat itu maksudnya menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna jauh bermakna orang yang jauh daripada rahmat Allah Taala, segala kebaikan yang Allah Taala cadang nak beri kepada manusia itu tak sampai kepada dia. Orang yang jauh dan tentu dah yang kena laknat siapa dia? Syaitan, makna iblis. Dan memang syaitan itu pangkatnya ialah laknatullah. Allah Ta'ala laknat dia. Laknat itu makna jauh daripada segala kebaikan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada makhluk. Dan syaitan itu sendiri pun ambil daripada perkataan syaitana dengan makna ba'udah, maksudnya jauh. Makna makhluk yang sangat jauh daripada Allah Ta'ala. Itulah iblis. Iblis ni sebelum daripada dia menjadi syaitan, dia adalah minal muqarrabin. Daripada makhluk yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala. Bersekali berada di dalam satu majlis bersama dengan para malaikat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan sebab dia enggan turut perintah Allah Ta'ala, suruh sujud kepada abad, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mula-mula menjadi yang kafir, derhaka kepada Allah Ta'ala, dan dia juga lah menjadi mula-mula menjadi syaitan. Syaitan itu adalah karakter, perangai. Iblis itu ialah kita manusia. Manusia, perangai kita mana perangai manusia dah. Iblis, iblis itu maknanya, itulah maknanya makhluk yang dinamakan sebagai iblis. Tetapi apabila dia derhaka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala panggil dia sebagai syaitan. Syaitan ni maksudnya makhluk yang jauh, perangai jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah syaitan tu minal jin wal ins. Dia boleh saja daripada kalangan jin dan juga daripada manusia. Manusia yang jauh daripada Allah Ta'ala juga adalah syaitan. Dan syaitan ini akhirnya kerja dia ialah saddu. Saddu an sabilillah, maknanya menyekat manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itu kita kena usahakan supaya jangan jadi kebiasaan kita melaknat, memaki. Tidak sah kita bercakap dalam satu ayat ada satu orang. Tidak sah ayatnya itu malaikat dia kena bubuh perkataan buruk. Perkara ini kita tidak percaya, tetapi bila kita sendiri yang melihatnya, begitu. Jadi orang Kelantan dia pergi ke Johor, dia kerja sana, buka welding di sana. Kebetulan kita mana ada urusan pergi ke situ. Jadi kita tengok sendirilah, dengan sendiri dia bercakap dengan kolej dia. Dia kata, "Mung ni menatai beruk. Aku tunggu sini lama. Jak tak dia dah. Semua beruk duk tunggu semua." Ada semua berkata beruk. Sehingga orang dipanggil dia tu sebagai, kalau nama kata A gak, nama A gak. Atau kita kata nama kok beruk. Bukan dia pelihara beruk. Tapi percakapannya dalam satu ayat mesti ada perkataan beruk. Dan dia sudah jadi selesa dan dia jadi manis. Perkataan yang kita biasa, apa saja, kalau perkataan, makna perkataan yang kita biasakan itu dia jadi ahla, mana manis. Manis makna kita rasa selesa. Sehingga macam ni, macam kita buat masakan. Jadi apa-apa yang kita, misalnya orang yang dia bubuh ajinomoto yang sebegitu banyak. Jadi itu dah, kalau tak boleh orang panggil tak bubuh, mana dia tak sah makanan dia. Orang yang membiasakan dengan suatu perkara walaupun benda tu susah pada mula, dia sifat nafsu kita ialah biasa dengan apa yang dibiasakan. Dulu ada satu masa kita belajar dulu, ada suami isteri daripada Myanmar, sebagai doktor kerja di USM, di Manukuban Krian. Jadi semasa kita belajar, kita berada di asrama dulu di kuliah Pondok Darun Naim.
Itu dipanggil untuk sembahyang hajat. Jadi bila dah selesai sembahyang hajat, maka kita dijamulah dengan jamuannya, merupakan mihun sup gitu. Jadi semua kawan-kawan sambil makan itu sambil tertawa-tawa kecil lah. Kerana orang panggil di rumah tuan rumah bila dah kembali ke semula tempat tinggal tu di atas kereta lagi dah. Maknanya masukkannya begitu. Suami isteri tu sama-sama doktor, dia jaganya pemakanannya, maknanya makanan yang dimasukkan itu tak boleh diterima lah, makna tak rasa apa-apa. Tak rasa manis, garam, tak rasa mana aja. Memang dia tak berubah apa-apa. Dia berubah kadar sikit-sikit je. Begitu. Dia sudah terbiasa dengan itu, dia boleh makan begitu. Jadi itu baik untuk kesihatan dia. Begitu juga mana mulut kita ni kita kena jaga, kena kawal. Kita ajar diri kita dengan suka menyumpah. Menyumpah makna kita suka menyumpah. Bahasa Kelantan dia panggil menyumpah. Itu maksud laknat. Menyumpah ni makna kita sebut perkara yang tak patut kita sebut dengan dinisbahkan kepada kita manusia ni. Manusia tidak sepatutnya begitu dianggapkan begitu. Tapi begitu. Itu dia panggil melaknat. Itu makna setengah daripada dosa lidah. Qala muallifu rahimahullah taala, dan memandang kepada perempuan ajnabiyah. Melihat kepada perempuan ajnabiyah, perempuan hailak. Perempuan ajnabiyah, perempuan yang asing yang harus kita berkahwin dengan dia. Bukan melihat aurat, melihat tubuh badan perempuan. Walaupun mereka menutup aurat sekalipun, haram kita melihat tubuh badan mereka tanpa ada maslahah yang syar'iyah. Tu. Saja-saja nak melihat orang perempuan tidak boleh. Haram. Bukannya haram. Bukan melihat aurat itu dosa yang lain pula. Kita melihat orang perempuan itu saja-saja, maknanya tidak atas dasar untuk ada masalah. Masalahnya seperti nak meminang dia. Itu kita belajar tu daurah kita minggu lepas kita baru selesai 3 minggu dalam matan Zubak. Jadi kalau ada tujuan kita ni berkenan kepadanya, dan kita nak meminandakan dia, diharuskan pada kita melihatnya. Dan kita boleh melihat wajahnya dengan tapak tangan. Zahir dan batin. Ini zahir, batin. Walaupun berkali-kali. Dengan syarat kita tu berkenan kepada dia dan ingin kepadanya. Walaupun dia tidak mengizinkan kita melihatnya. Boleh kita melihat. Atas dasar maslahat kerana nak berkahwin. Jadi melihat rupa paras supaya, yalah setiap orang itu dia ada taste masing-masing, selera masing-masing. Fankihu ma tabalakum, ma tabalakum. Yang bagus bagi kamu. Selera kita. Maknanya, yang macam mana? Yang kedua, tangan. Tangan itu, muka menggambarkan banyak perkara. Ada banyak makna. Tangan juga banyak makna. Tangan yang halus, cantik, nampak, tidak terusik. Itu maknanya, tak apalah, cantik lah dia. Tapi kalau orang zaman dulu, dia tak mahu begitu. Kerana perempuan begini malas. Malas kejo. Jadi tengok tangan itu nampak ada rosak-rosak sikit. Membasuh pinggan. Nak zaman kita pakai sabun tengok tangannya. Itu maknanya bergantunglah kepada kita. Itu maksudnya ialah keperluan melihat orang perempuan itu, muka dengan tangan itu kafa. Kafa makna mencukupi. Tapi kalau kita tak mahu kepada tidak mahu berkahwin dengannya, tak usah dilihatlah. Malaikat ada masalah antaranya ialah mengajar taklim. Itu yang disebut. Kerana taklim, kerana urusan muamalah jual beli. Dan maksudnya dalam kitab dia sebut muamalah jual beli saja. Bahkan zaman kita sekarang banyak lagi urusan-urusan yang lain. Yang tak dapat tidur. Maka boleh kita melihat kepada dia di atas dasar untuk mendapat orang panggil, maksudnya untuk mengenal pasti orangnya. Tu. Macam jual beli lah. Jual beli ni barangan yang kita nak beli itu, nak jual itu mestilah makna dilihat supaya tidak wujud orang panggil tipu daya. Jadi begitu. Dan orang yang mengajar misalnya Al-Quran umpamanya, perlu dilihat kepada gerak mulutnya, sebutannya macam mana. Dan maksudnya kalau yang mengajar itu laki-laki ataupun yang mengajar itu perempuan, tak ada orang laki-laki yang pandai mengajar. Orang dewasa yang mengajar kanak-kanak tu tak ada masalah lah. Perempuan. Ini maknanya tak ada orang laki-laki di kalangan lelaki di tempat itu yang boleh mengajar. Dia orang perempuan. Terpaksa dah. Tu. Dan begitu juga orang panggil masalah tibbiyah. Perubatan. Jadi kalau
Dalam kitab-kitab dia sebutkan berbekam dan berpetik. Berpetik, satu lagi berbekam. Dia lain, berpetik ni lain sikit. Berbekam. Maksud boleh memandang, boleh menyentuh qadrul hajah. Qadar hajat. Dan yang mengetahui qadar hajat itu ialah doktor itu sendiri. Dia tahu qadar yang dia nak lihat itu setakat mana. Jadi yudayyanu diserahkan agama kepadanya. Kalau dia khianat, maka dia berdosa. Khianat maksudnya ialah dia hanya perlu melihat setakat ini, tapi dia melihat lebih daripada itu. Atau menyentuh lebih daripada itu. Maksudnya tak dapat tidak kena sentuh. Jadi perlu disentuh. Tapi dia menyentuh lebih daripada, orang panggil yang mana diizinkan oleh syarat, maksudnya yang tahu setakat mana dia. Jadi maksud doktor yang mana perlu jujur lah. Orang yang beriman, barulah tidak berlaku orang panggil khianat. Banyak berlaku di kalangan mereka. Tu. Yang tak sepatutnya orang panggil tu, begitulah dia ambil kesempatan. Kerana orang awam dia tak tahu tahdid dia, hak dia. Maknanya keperluan doktor itu melihat dan menyentuh itu, mereka tidak mengetahui. Kita pergi hospital, kita dah serah dah kepada mereka. Tu. Dalam keadaan begitu, kita sendirilah kena ambil inisiatif, berusaha yang terbaik selagi ada peluang-peluang itu. Misalnya ibu-ibu yang mengandung, yang melahirkan anak setakat ini di Malaysia kita ini, walaupun di hospital kerajaan sekalipun, maksudnya kita masih lagi boleh memilih untuk orang panggil doktor perempuannya. Kita yang mesti ke depan proaktif, maksudnya kita mesti bertindak. Kita yang menyatakan hasrat. Pakai memang institusi maknanya swasta itu, mereka maknanya bersedia menuruti orang panggil hasrat kita, kemahuan kita. Cuma kadang-kadang orang itu maknanya bermudah-mudah. Jadi itu taksir kita. Jadi maksudnya kalau kita berhati-hati dan insya-Allah maksud kita dengan Allah Ta'ala, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya isteri kita maknanya yang menyambutnya ialah mana orang perempuan, itu insya-Allah akan berlaku begitulah. Di hospital swasta pun ada laki-laki juga, doktor laki-laki. Jangan kata mana hospital kerajaan, dan hospital kerajaan pun pengalaman kita masih lagi kita boleh meminta. Kita boleh meminta supaya itu akan dituruti. Setakat inilah. Tu. Jadi memandang kepada perempuan ajnabiyah dengan tidak ada masalah. Tidak ada keperluan melihat. Di sana masalah itu berbagai-bagai lah. Jadi kalau dalam bab perubatan, di dalam kitab-kitab dia sebut masalah berbekam. Tapi kita sekarang ini bukan berbekam lah, maknanya banyak lah. Proses perawatan, pengobatan itu memang pasti akan berlaku persentuhan. Tapi adakah itu perlu? Adakah perlu itu dilihat? Kalau doktor itu maksud dia tak perlu lihat, tapi saja-saja dia. Muk dia, dia berasa nak lihat saja. Kalau tak lihat pun tak apa. Itu tak boleh lah. Itu dialah yang mengetahui. Dia perlu melihat ataupun tidak. Qadrul hajah. Hajah ni dia lain. Darurah lain. Darurah itu menghalalkan yang haram. Ini bukan darurah. Ini hajah. Hajah ni lebih ringan. Darurah ni terdesak. Terdesak. Seperti menyelamatkan orang yang seorang perempuan kita terpaksa memegang dia. Misalnya lemas ke ataupun api ke ataupun apa-apa sajalah. Itu dia panggil darurah nyawa. Itu lebih-lebih dahsyat lagi. Maka kalau hajat pun boleh, kalau darurah min tariqil aula, lebih-lebih lagi lah boleh. Itu maknanya mengikut qadril hajah, qadrid darurah. Mana memandang kepada perempuan yang ajnabiyah. Dan moda beliau dengan ingin memandang kepada moda beliau, tapi ada kait dia dengan syahwat, bisyahwat. Dengan ingin, itu juga setengah daripada ma'asil zahirah, mana maksiat yang zahir. Sabria moda beliau ni, bahasa Arab dia panggil amrad. Jadi moda beliau ni orang laki-laki, kanak-kanak laki-laki. Dia panggil amrad. Tak boleh. Kita laki-laki dewasa itu fitnah yang besar. Berkawan dengan budak-budak. Dia amrad ini, dobit dianya ialah yang belum tumbuh bulu ari-ari. Atau bulu-bulu ari nak tahu macam mana ni. Maknanya tengoklah bulu ketiak ke itu dia lebih-lebih kurang lah. Jadi maksudnya kerana kanak-kanak laki-laki di peringkat ini yang comel lah. Amrok muda beliau yang ada rupa. Lelaki dewasa maknanya mesti orang panggil kalau tidak ada apa-apa masalah dia tu penjaga tu
Tak perlu kita tidak ada masalah untuk kita berkawan dengan mereka. Bahkan sebagai muallim dah kepada jadi maknanya ini jadi fitnah yang besar sebab anak-anak kanak-kanak laki-laki yang dipanggil sebagai amrad ini dengan kategori ini dia orang panggil dia ada musyabahah bimra'atin dengan orang perempuan. Dia ada nak syibih-syibih, nak semih-semih kata orang Kelantan. Nak semih-semih, nak syibih-syibih, nak serupa dengan orang perempuan. Dari segi kulitnya agak mulus. Kulitnya agak mulus, agak gebu, jadi dengan sebab itu orang laki-laki yang dewasa memandang kalau dia tu ada syahwat maka haram dia memandang. Jadi ini berkait. Tapi kalau tidak ada syahwat, maksudnya seorang laki-laki yang betul kelakiannya, dan orang panggil yang beragama, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya dia boleh jaga, boleh lawan. Itu maksudnya, tak apa, makna tidak ada syahwat melihatnya. Qaid dia haram melihat amrad ini. Nama dia amrada. Itu makna seandainya ada syahwat. Kemudian kanak-kanak ini bila dia dah membesar agama, dah ada bulu apa orang lelaki ni dia tak maulah begitu. Dia kuranglah syahwatnya. Adapun yang berlaku itu juga sama-sama orang dewasa itu benda dah lari stashing orang panggil dah berona dah dah benda orang panggil begitulah. Dengan dia panggil budaya hidup kita zaman sekarang ini. Orang panggil sebab itu maknanya kita kena membina orang panggil benteng iman kita, makna takwa, sifat takwa yang boleh kontrol. Takwa itu remote control kepada orang panggil nafsu kita. Nafsu kita tidak boleh dibuang, kita perlu kepada nafsu sebab daripada nafsu terbitnya syahwat, keinginan. Namun nafsu itu maksudnya kita perlu kepada dia. Jadi kita kena kontrol. Nak kontrolnya ialah dengan remote control takwa. Ini maksudnya kita jangan maksiat ini maksudnya misalnya orang laki-laki dengan perempuan jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Walaupun melihat gambar sekalipun, kalau kita tidak bercadang untuk menikahinya, kita tidak berkenan kepadanya, tak usah dilihat. Kalaupun dikatakan, diceritakan dia tu cantik, kita tidaklah bila orang kata cantik kita nak lihat. Bila kita lihat, dia jadi fitnah kepada kita. Sebab apa fitnah? Apa yang kita lihat itu kita berkenan kepada dia, melekat pada hati kita. Akhirnya kita gila bayan. Jadi mana kita nak kepada dia, tapi dia tak mahu kepada kita. Jadi letih lah. Dan mana kita tu tidak ada kemampuan untuk memiliki. Jadi semua tu memfitnah diri kita. Jadi kita tu tengok sembahyang pun tak jadi khusyuk. Itu dia panggil bala. Kita mengundang bala. Dah orang cakap cantik tu jangan dicuba dilihat dah. Tengok gambar. Gambar pun bila tengok gambar hati kita dah berkenan dah. Jadi kerana orang laki-laki dia tak sama dengan orang perempuan. Orang laki-lakinya dia mudah jatuh cinta dengan pandangan yang pertama. Orang laki-laki dia mudah tertarik dengan rupa paras dan bentuk tubuh badan orang perempuan. Itu hakikatnya begitu. Kebanyakannya. Kalau ada yang menyalih itu seorang dua itu tidak membatalkan kaedah ini. Dia tidak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan menumpukan kepada perkara yang lain. Orang laki-laki dia nak cantik, paras rupa itu biasa. Itu lumrah dah kejadian orang laki-laki. Ya orang perempuan pun nak juga suami yang handsome, kacak, nak juga. Tetapi di sana dia boleh melupakan hal itu sekiranya ada suatu benda yang begitu mereka dambakan mereka. Itulah yang menjadi idaman mereka. Tak akan sudah dengannya. Orang laki-laki ni dia mudah jatuh hati. Sebab itu kalau kadang-kadang orang perempuan tu dia layan semua orang, kalau kita kata pelayan-pelayan kedai. Jadi orang laki-laki ni dia mudah perasan. Jadi pelayan kedai ni dia layan semua orang. Jadi dia kata pelayan itu nak kepada dia. Padahal pelayan sama saja bagi orang laki-laki dia perasan. Perasan nak kepada dia. Jadi maknanya orang laki-laki dia jatuh hati dengan rupa paras dan bentuk tubuh badan. Itu makna pandangan yang mana? Itu yang menjadi fitnah kepada laki-laki. Agak susah untuk kita lari daripada ini. Orang perempuan dia melihat poket tebal ataupun nipis. Jadi dia nak handsome kacak dia nak juga. Tak dinafikan itu. Tetapi akhirnya dia tak sudah juga. Kalau kita katakan kepadanya, saya ni
masih belajar lagi. Jadi saya berkenallah kepada awak ni. Kalau awak sudi jadi isteri saya ni tak bolehlah nak beri makan mewah-mewah, sedap-sedap. Ikan kering bolehlah. Kita kata macam tu ni. Itu bukan maksud simbolik tu, maknanya kita ni tak boleh nak. Dia sanggup. Tak apa ni. Asalkan orang panggil kita nak orang mengaji agama. Kita minat kepada orang mengaji agama ni. Tu yang berjurus dah tu. Tapi akhirnya bila dah berkahwin lain pula ceritanya ni. Tuntutannya macam-macam pula ni. Tu. Jadi kita jangan percaya hati begitu ni. Mereka tidak akan rasa cukup. Itu maknanya kejadian perempuan. Dia macam tu. Ni kita kena faham. Ni. Maksudnya iyalah memanglah dia untuk nak tackle orang perempuan dan untuk nak orang panggil kita nak uruskan mereka tu sebenarnya mudah je ni. Cuma iyalah tak tahanlah ni. Tidak ada kesanggupan bagi kita. Mudah maknanya kita beri wan kepada dia, makna selesai masalah. Kebanyakannya begitulah. Tetapi ada dia mana soal hati itu dia soal lain pula. Kalau orang panggil kesalahan suami kepada isterinya menyebabkan begitu menyakiti hatinya yang sangat mendalam, tu begitu sukar untuk dimaafi. Tu. Jadi maksudnya cumanya balik kita suami ni yang tak tahannya nak berikan sebab kita tak banyak. Tu. Jadi itu cerita maksudnya ni. Cerita memandang kepada muda beliau. Muda beliau dalam kitab ni maksudnya ialah amrad. Jangan salah faham. Kita kena huraikan mengikut murad. Makna kita punya mu'alif kita. Muradnya ialah ini suatu perkara yang lemrah dah. Makna suatu yang sudah maklum, ma'ruf dah sebenarnya. Jadi maksudnya tak boleh. Kalau tidak ada syahwat tidak mengapa. Ia berlaku kepada anak-anak laki-laki yang dipanggil sebagai amrad ni yang ada rupa kita panggil. Dan kulitnya bersih, mengurusi itu mengundang fitnah kepada laki-laki. Dengan sebab itu kalau dia tahu begitu, kalau dia bersih, dia mesti menjauhi. Jangan dia cari pasal. Cari pasal itu menyebabkan dia terfitnah. Kita maksiat ni jangan kita mendekati maksiat, berandalkan kepada kekuatan iman kita, jangan. Itu kita perasan. Kita kena bersangka buruk kepada diri kita sendiri. Bahasanya kita tidak. Sebab dalam bab tarikan hawa nafsu ini dia tidak ada, kalau kata orang Kelantan dia panggil tidak ada break dan tidak ada giar gustan dia panggil. Tak ada break. Tu dia siapa bira nak break tak boleh. Nak hujan ini makna licin. Break pun maknanya dia seru gitu juga. Break tak makan. Dia satu tak ada break, mana break tak makan, gia gustan tak ada. Kalau break tak makan, kita andalkan pula dengan gia gustan. Jadi punahlah keretanya. Tapi tak apalah, keterdesakan untuk menyelamatkan orang panggil bahaya tubuh badan juga nyawa kita. Apa-apa masalah orang panggil kerugian tidak difikir dah masa tu. Kerana keutamannya ialah nyawa dan juga keselamatan tubuh badan kita. Jadi begitu. Mana muda beliau. Melihat muda beliau. Amruk laki-laki. Kanak-kanak laki-laki. Yang nak masuk remaja. Yang remaja pun. Tu maksudnya. Yang masih lagi ada sifat makna dia tu. Comel. Parah tu. Tu jangan. Tu mesti berhati-hati. Supaya kita tidak terjebak. Dengan orang panggil. Kemaksiatan. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna maksiat yang wajib kita jaga. Sebab tu kena tahu. Bila kita tak tahu, kita anggap benda tu biasa. Tak ada gapuk ni. Sedangkan benda ni, maknanya benda ni bukan baru zaman kita. Zaman dahulu lagi. Ada orang panggil, dan itu berlaku bermula dengan kaum Nabi Lut. Jadi benda itu maknanya saki-baki makna benda tu makna. Benda tu berlaku. Bukan perkara yang sudah di luar daripada kebiasaan. Orang panggil manusia tu, kejadian manusia tu, tu boleh. Apatah lagi zaman sekarang ini yang selain daripada muda beliau ni ialah bukan muda beliau pun ni kita panggil pondan. Ini dah jadi satu budaya yang dah jadi rasikah juga, dah jadi teguh. Dan ada kerjaya-kerjaya tertentu yang menyumban kepada kelahiran pondan-pondan ini. Seperti orang panggil kerjaya Pok Andam. Jadi pondan tu panggil pondan. Jadi Mok Andan. Pok Andan. Pondan itu maknanya laki-laki. Sudah ramai. Di antara anak-anak ustaz sendiri, anak Tok Lebah pun. Begitu dihiasi. Juru hias. Inilah pondan-pondan. Mereka laki-laki.
yang menatap rupa anak dara kita daripada jarak yang sangat dekat. Mereka ada syahwat sebenarnya. Ada syahwat laki-laki. Jadi mana benda-benda lagi ni yang menyumban kepada perkara ini. Itu yang orang panggil kita anggap perkara yang biasa-biasa. Kerana akhirnya ialah perkara yang jatuh kepada kemurkaan Allah Ta'ala yang sangat besar. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, dan kepada aurat, memandang kepada aurat ni tidak kira laki-laki perempuan. Jangan orang laki-laki jangan ingat bila sebut kata aurat hanya orang perempuan saja. Orang laki-laki pun kena jaga aurahnya. Kitab-kitab yang kecil, Hidayatus Sibyan, ada dobit dia, aurat. Aurat laki-laki dalam sembahyang macam mana, aurat laki-laki bersama dengan orang laki-laki, aurat laki-laki bersama mahramah dia. Orang laki-laki dalam khalwat, setara mana. Orang perempuan. Jadi orang laki-laki, antara pusat dengan lutut itu ialah ini perhatian orang laki-laki khususnya begitu sangat mengabaikan hal aurat ini. Maknanya mana aurat orang laki-laki di dalam sembahyang antara pusat dengan lutut dan sama-sama laki-laki. Dan itu sangat jelas dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Bermakna kalau pakai luas pendek nampak paha itu makna kita tak boleh melihat. Aurat ini nisbah kepada tuannya wajib dia kena jaga, kena tutupi akan dia. Daripada pandangan manusia dan orang lain itu haram memandang akan dia. Memandang akan aurat. Jadi maksudnya ialah kalau orang tak tutup aurat, jangan secara sengaja kita masih terus melihatnya. Melihat pada kali yang pertama itu tak ada arah katanya. Itu accident. Accident itu dia berlaku dalam masa kali pertama itu sajalah. Jadi maknanya aurat laki-laki pun kita tak boleh lihat. Laki-laki bersama dengan ajnabiyah, perempuan haila, seluruh tubuh badan dia. Ada kadang-kadang bukan orang tua pun, orang muda pun ada juga. Orang tua biasanya bukanlah tua sangat. Kalau di kampung-kampung naik motor tak berbaju, ada dia panggil apa? Tajawul, bersiar-siar. Kemudian kain pelekaknya sampai ke paha. Di kepalanya pakai kopiah. Pakai kopiah itu tidak wajib. Tapi pahanya nampak. Itu maknanya kecuaian di dalam memahami masalah aurat. Tidak faham aurat dan tidak faham maksudnya boleh jadi sangkanya tak apalah aku ni orang tua dah. Maka kita buat seleng-beleng makna buat mudah-mudah. Jadi aurat perempuan kita kena jelas mana. Tadi memandang kepada ajnabiyah tubuh badan dia. Walaupun dalam keadaan bertutup aurat sekalipun tak boleh. Melainkan ada masalah. Ini melihat aurat. Sama ada aurat perempuan ataupun aurat laki-laki. Jadi kalau orang sudah tidak menutup aurat, kita kena jaga mata kita. Dengan sebab itu kita kena orang panggil amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya kalau orang dah semuanya tutup aurat, jadi mudahlah kepada kita. Jadi maksudnya untuk kita menjaga mata kita. Jadi ini juga setengah daripada makna dosa yang berterusan dia panggil. Bila seorang keluar, kalau orang perempuan lah biasanya sebab aurat orang perempuan itu adalah lebih syadid, lebih ketat. Sebab itulah apabila disebut soal aurah ini, kebiasaannya kita nampak orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan dia keluar daripada rumah, tengok cara ataupun gaya, pattern dosanya macam mana. Kalau kita kata tinggalkan sembahyang atau melakukan satu-satu maksiat, seperti berbohong, maka dia berdosa ketika berbohong itu. Dan berbohong itu ialah ketika itu sajalah dia berbohong. Maka dia dapat satu dosa berbohong. Kalau meninggalkan sembahyang, maka pada masa itu dia meninggalkan sembahyang, satu sembahyang, dia berdosa dengan meninggalkan satu sembahyang. Tapi kalau yang tak menutup aurat, yang keluar daripada rumah tanpa menutup aurat, maka dosanya berterusan. Dosa. Bila kita berdosa dengan suatu dosa akan bernoktah bertitiklah pada halaman hati kita dengan satu titik hitam. Jadi kalau titiknya kalau dosa tak tutup auratnya tutup sehingga kita kembali ke rumah lah. Hingga dengan begitu cepat penuh halaman hati kita dengan titik hitam tu dah jadi tak titik dah. Jadi hitam seluruhnya.
Itu maknanya mengapa kita itu maknanya benda yang mudah misalnya. Benda yang mudah maksudnya untuk dilakukan kemudian kita tidak mau bersusah payah sedikit, maka kita mendapat dosa kering orang panggil. Dosa yang sangat begitu mudah. Kalau seorang itu seorang yang kita kata mengumpat, berdusta, buat fitnah pada orang. Lalu dia menutup aurat. Dia dosa itu asing-asing. Jadi ada orang dia begini. Dia kata, tutup aurat, pakai khimar, bagaimana? Tapi perangainya, akhlaknya, huduh. Jadi, sekurang-kurangnya dia tidak berdosa. Dengan tidak menutup aurat. Jadi kalau seorang perempuan itu dia melakukan dosa-dosa. Tak kira apa-apa dosa, maksiat. Jadi, kalau dia tak tutup aurat, bermakna dia dapat dosa tak tutup aurat satu dah. Kemudian dosa-dosa yang lain. Memanglah makna sepatutnya orang yang tutup aurat itu dia mesti berakhlak dengan akhlak Islam. Zahir saja tutup aurat tapi akhlaknya bukan akhlak Islam. Jadi sekurang-kurangnya dia tidak berdosa bahagia tidak tutup aurat. Sebab sebagaimana saya katakan tadi, kalau orang yang tidak menutup aurat itu bila dia keluar daripada rumah sepanjang masa. Masanya dia tak sama kalau orang itu keluar 5 minit, 10 minit, kemudian dia kembali pada mana dengan qadar masa itu. Cuba bandingkan dengan kalau dosa kita tinggalkan sembahyang fardu zuhur misalnya. Berdosa dengan satu dosa. Kalau berbohong dengan satu bohong, berdosa dengan satu dosa. Tapi kalau tak tutup aurat, keluar daripada rumah seharian, berada di luar daripada rumah dengan keadaan tidak menutup aurat, maka berdosa. Dia bukan satu. Dosa itu makna dia berlangsung dosa. Sebab dia mendedahkan diri dia kepada orang lain jadi berdosa. Jadi dia baik amal kebajikan ataupun amal kejahatan. Sebab itulah dia ada istilah dhalun wa mudillun, sesat lagi pula menyesatkan. Kita melakukan dosa setakat kita ajalah. Tapi kalau itu mengundang orang lain juga melakukan dosa dengan sebab kita, itu dia jadi bertambah. Kita yang menjadi penyuman ini kita akan dapat saham juga. Sebagaimana ad-dalul ala khair ka fa'ilih, umpamanya orang yang menunjukkan kebaikan kepada mana dia akan dapat kebaikan itu juga. Bila orang itu mengerjakan tanpa mengurangkan, orang panggil pahala orang yang mengerjakannya. Jadi maksudnya ialah bila kita mengajar manusia melakukan kebaikan, bila mereka melakukan kebaikan itu kita akan dapat pahala yang dengan sebab mereka melakukannya. Jadi dalam kaedah fiqh dia sebut ini bahagian amal kebajikan tetapi dia keterbalikannya macam tu juga. Misalnya al-amalul muta'addi afdalu minal amalil qasir. Amal muta'addi lebih afdal daripada amal qasir. Muta'addi dia melampaui daripada pelakunya. Kebaikan itu dapat kepada bukan saja pelaku, bahkan kepada orang lain. Amal qasir ni makna pendek. Qasir, sembahyang qasar, sembahyang pendek. Qasirun bukan amal qasir, bahasa Kelantan qasir ni hok tak terpakai gawah. Tak masuk buku Qasir tu qasir, ini qasir. Qasirun, qasir mana pendek tu maksudnya bila seorang itu melakukan amal itu kebaikannya baik kebaikan dunia atau akhirat hanya dapat kepada dia sahaja. Maka semua amalan fardu kifayah itu dia panggil amal muta'addi. Kerana orang yang melakukan amalan fardu kifayah dia melepaskan dosa daripada dirinya dan juga orang-orang lain. Amal sedekah itu kebaikan kepada orang yang bersedekah dan kebaikan kepada orang lain. Ta'lim, mengajar, berdakwah itu. Maknanya mengajak manusia untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab seorang mu'alim itu menjadikan orang lain itu makna jadi faham agama Islam. Itu dia panggil al-amalul muta'addi. Amal qasid pun kita kena buat juga Qasid ni kita semaya sunat dapatlah kepada kita. Kita berzikir dapat kepada kita lah. Orang lain tak dapat melainkan kita sedekahkan pahalanya. Jadi begitu yang menyumbat baik kebaikan ataupun dosa. Orang yang mendedahkan aurat itu, kita nak sebut kita nak kaitkan di sini ialah dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak menunaikan hak Allah Taala. Dia hakullah ni dia ada hakullah, hakul adamiyin. Dia menafikan hak Allah Taala di atas diri maksudnya tak tutup aurat. Dia berdosa dengan Allah Taala. Kemudian dia menyumban kepada orang lain jadi berdosa dengan melihat
aurat dia. Nah, karena di sana, di luar sana tu ramai manusia yang kurang beriman, kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia tidak tahu. Tu. Jadi makna dia mendedahkan aurat dia tu makna kepada orang panggil orang ramai tu dia memberi kemudahan, memberi peluang kepada orang lain untuk jadi berdosa. Kalaulah dia menutup aurat, walaupun laki-laki itu ingin melihat sangat, tapi tak dapat. Jadi dia menyelamatkan orang panggil orang Islam yang lain, khususnya kaum laki-laki. Dia begitu, kita kena berfikiran untuk bukan sahaja diri kita, bahkan untuk orang lain juga. Itu ad-dinu nasihat, agama nasihat nak kebaikan kepada semua orang Islam. Dan mendengarkan mengupah ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami' wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Jadi teknik